Ahad lalu merupakan ulang tahun ke-25 serangan pengganas di restoran pizza Sbarro di Baitul Maqdis. 16 orang terbunuh, 130 yang lain cedera dalam pengeboman itu. Esteri Shmuel Greenbaum Shoshana merupakan salah seorang yang terbunuh. Dia sedang hamil dan kedua-duanya meninggal dunia dalam serangan pengganas itu. Sejak itu beliau telah mengubah penderitaannya menjadi satu tujuan hidup dengan mewujudkan inisiatif yang dipanggil Partners in Kindness. Dan kami sangat gembira kerana beliau bersama kami di studio. Hai dan terima kasih kerana hadir di sini. Terima kasih kerana menjemput saya. Jadi, 25 tahun. Saya tahu ia kelihatan seperti masa yang lama jika Anda tidak berkaitan dengan serangan pengganas ini. Saya tahu ia berlaku sebulan sebelum 11 September. Pertama sekali, bagaimana Anda dapat meratapi? Anda tahu ketika ia berlaku dan sampai ke tahap di mana Anda dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Saya rasa sebahagiannya adalah berkaitan dengan personality. Saya sentiasa seorang yang melihat gambaran besar. Sentiasa melihat apa yang boleh saya lakukan untuk mengangkat semangat orang lain. Dan apabila Anda fokus kepada orang lain, ia membantu untuk menaikkan semangat Anda juga. Menarik. Jadi apabila ini berlaku, Anda tidak berada di sini. Anda bersama-sama di Israel dan Anda sudah pun pulang ke rumah. Saya telah pulang ke rumah pada hari Ahad dan serangan itu berlaku pada hari Khamis. Wah, jadi bagaimana rasanya berada di Israel untuk ulang tahun ini? Adakah ia terasa seperti baru semalam? Atau adakah Anda dapat melihat ke belakang dan menyadari bagaimana Anda telah berjaya mengubah diri Anda? Maksud saya, di satu pihak, ia sangat emosional. Ia adalah kesakitan yang sangat kuat. Tetapi di pihak lain, misi saya di sini adalah untuk memberi semangat. Dan sangat mengujiakan berada di sini. Dan mudah-mudahan dapat membantu memberi semangat. Untuk membawa orang ramai. Jadi ceritakan kepada kami tentang inisiatif ini, apa namanya dan modus operandi. Jadi, apa yang berlaku selama 25 tahun, saya telah menyiarkan kisah-kisah kebaikan. Orang dari seluruh dunia menghantar kisah-kisah kebaikan. Dan kami telah menerima reaksi yang menakjubkan daripada orang ramai tentang bagaimana kisah-kisah ini, terutamanya semasa Intifada Kedua, waktu Sbarro, ketika terdapat trauma yang dahsyat di seluruh negara. Dan orang ramai terharu dengan kisah-kisah itu. Dan ia memberi semangat serta membantu mereka pelbagai jenis reaksi. Ini juga berlaku semasa 11 September. Ia sangat menakjubkan. Jadi saya telah membuat banyak penyelidikan. Saya telah membuat banyak penyelidikan tentang topik ini. Penyelidikan saintifik. Hanya untuk melihat apa yang membuat orang teruja. Dan bagaimana kita boleh meningkatkan perkara ini. Bagaimana kita boleh menjadikan dunia lebih baik melalui ini. Jadi selama 25 tahun, saya telah menghantar email. Dan ia sangat menakjubkan. Sungguh kuat kesannya. Orang ramai, ia sangat lucu. Minggu ini saya berada di Israel. Jadi saya tidak begitu rajin dengan email menghantarnya. Ia dihantar setiap hari. Dan orang ramai bertanya, di mana awak? Tidak, ia menarik. Ini sangat menakjubkan. Saya tergesa-gesa untuk keluar dari rumah pada hari Yarzeh Shoshana. Dan saya benar-benar dalam keadaan tergesa-gesa. Dan saya melakukannya pada saat-saat terakhir. Dan saya terpotong kira-kira satu ayat dari sebuah cerita. Dan saya menerima kira-kira 20 email keesokan harinya. Saya tertanya-tanya, apa semua email ini? Saya tak pernah lihat begitu banyak email. Orang-orang ini mereka cemas kerana mereka terlepas ayat terakhir dalam sebuah cerita. Wah, itu menunjukkan bahawa mereka benar-benar menghayatinya. Jadi, terangkan tentang kuasa iman dan bagaimana kita menggunakan tujuan kita untuk menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Untuk menggunakan iman bukan sahaja untuk memberi inspirasi kepada orang ramai, tetapi anda juga bercakap tentang sains dan bagaimana sains menunjukkan bahawa iman sebenarnya memberi kesan. Saya rasa apa yang unik tentang pendekatan saya ialah pendekatan saya adalah untuk semua orang daripada pelbagai kepercayaan. Bukan sahaja Yahudi, bukan sahaja Kristian, bukan sahaja Muslim, tetapi semua orang daripada pelbagai kepercayaan dan juga mereka yang tidak mempunyai kepercayaan. Itulah pendekatan saya. Jadi bagaimana anda memberi iman kepada mereka yang tidak beriman? Jadi ia memang menakjubkan. Jadi pada dasarnya dengan melihat pendekatan mana yang patut saya gunakan, saya akan katakan mari kita gunakan pendekatan biologi. Pendekatan biologi. Jadi badan berfungsi melalui hormon. Sebenarnya kebanyakan keputusan yang kita buat dalam hidup dikawal oleh emosi kita, oleh hormon. Dan salah satu hormon yang paling menarik ialah oksitosin. Oksitosin ialah hormon cinta dan ia menyatukan orang dan membangkitkan semangat. Sekarang apa yang menarik? Dan dalam penyelidikan saintifik yang saya lakukan, sekarang saya belum nampak bukti yang benar-benar kukuh tentangnya. Tapi secara asasnya, hormon yang sama yang membangkitkan semangat orang dan berkait dengan perbuatan baik serta keterujaan yang orang rasa. Menyaksikan perbuatan baik, mendengar tentang perbuatan baik, melakukan perbuatan baik adalah hormon yang sama digunakan untuk pengalaman kerohanian. Itulah dia, ia memang berjangkit. Pengalaman keagamaan, tetapi pengalaman kerohanian untuk orang dari semua agama. Baiklah, indah sekali kerana anda begitu positif. Dan Shmuel, teruskan kerja baik anda membawa cahaya kepada dunia. Dan sekali lagi, organisasi itu dipanggil Partners in Kindness. Kita akan berjumpa lagi di sini tidak lama lagi. Terima kasih.